Saya mengucapkan terima kasih kerana diberikan peluang untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan tahun 2023 pada kali ini. Terlebih dahulu saya mengajak ahli-ahli yang berhormat mendoakan agar semua mangsa banjir di negeri Johor dan di negeri yang lain yang terlibat diberikan perlindungan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kesabaran dalam berdepan musibah. Adalah menjadi tanggungjawab kita semua untuk bersama-sama membantu mereka dalam menghadapi bencana alam ini tanpa mengira perbezaan parti politik. Sehubungan itu, saya ingin mencadangkan supaya kerajaan meluluskan peruntukan segera sekurang-kurangnya mungkin 300,000 Tuan Ketua pada semua ahli parlimen yang kawasan mereka dilanda banjir. Masuklah ahli parlimen daripada pembangkang. Untukan ini boleh digunakan oleh ahli parlimen untuk menyalurkan bantuan segera kepada mangsa-mangsa banjir. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah pun meluluskan segera peruntukan 50 juta ke negeri Johor, tapi saya cadangkan naik ke 100 juta kerana keadaan banjir pada kali ini adalah amat teruk sampai sekali. Saya telah mendengar dan meneliti kandungan ucapan pembentangan belanjawan 2023 dan mendapati keseluruhan belanjawan 2023 ini yang ditawarkan oleh kerajaan campuran PHBN masih belum dapat menggarap secara komprehensif arah tuju yang jelas bagi memulihkan semula ekonomi negara secara yang lebih berkesan. Saya membuat perbandingan, Puan Ibu Ketua, belanjawan Yang Amat Berhormat Tambun dengan manifesto Pakatan Harapan. Terdapat banyak janji dalam manifesto PH yang tidak ditepati ataupun tidak disentuh langsung di dalam belanjawan ini. Cukuplah jika saya sebutkan yang utama saja, iaitu pertama, dana peruntukan kawasan sama rata pada semua wakil rakyat. Tak ada, elek. Kedua, komitmen kerajaan untuk menghapuskan kartel dalam sektor bahan makanan dan keperluan asas bagi membasmi kegiatan kaut keuntungan melampau. Elek. Minta maaf. Ketiganya, janji-janji dalam bidang pendidikan seperti program pemansuhan hutang bersasar khas pada golongan miskin dan isi rumah B40 pun tidak ada. Memperkenalkan beasiswa B40 dan menambah peruntukan program sarapan percuma. Elek, tak ada juga. Ini semua tidak disentuh dalam ucapan pembentangan, mungkin kerana tidak penting bagi Yang Amat Berhormat Tambun. Saya nak tanya, beranikah Tambun mengakui bahawa janji-janji manifesto PH sekadar retorik sahaja? Bagaimana pula dengan janji-janji manifesto parti-parti lain dalam kerajaan campuran? Pak Goh, mohon penjelasan. Tuan Ketua, saya terpaksa bergegas fakta tidak betul, Pak Goh, kerana kawasan saya sudah tenggelam. Betul Pak Goh, tapi fakta tidak betul. Fakta tidak betul, perlu dijelaskan. Duduklah, orang tak bagi. Sila duduk. Dan ini termasuk Barisan Nasional, Tuan Ketua, yang memperkenalkan dalam manifestonya skim bantuan pendapatan asas, di mana kerajaan dikatakan akan mengkreditkan top up secara automatik ke dalam akaun semua isi rumah yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,208. Itu ada dalam manifesto, mungkin tak diguna lagi sekarang ini. Tuan Ibu Ketua, bagaimana rakyat hendak berdepan dengan situasi perbelanjaan yang berganda menjelang pembukaan semula sekolah, ketibaan bulan puasa, persediaan menghadapi Aidilfitri yang semakin hampir. Semua ini terpaksa dilalui rakyat dalam keadaan beban kos sara hidup yang terus meningkat dan kadar inflasi yang tinggi. Kita tidak dengar pun apakah penyelesaian yang sebenar pada masalah kos sara hidup rakyat daripada pembentangan belanjawan ini. Inilah suatu yang amat malang, kerana harapan rakyat kepada kerajaan yang paling utama ialah supaya kerajaan segera menyelesaikan masalah kos sara hidup yang kian meningkat ini dan sepatutnya menjadi keutamaan nombor satu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tambun dan juga kerajaan. Tetapi Yang Amat Berhormat Tambun nampaknya mengambil sikap acuh tak acuh saja dalam nak menyelesaikan masalah kos sara hidup rakyat. Saya dimaklumkan umpamanya nakol
Mesyuarat Majlis Tindakan Kos Sara Hidup akhir sekali mesyuarat 13 Disember. Tak ada mesyuarat sampai sekarang, Yang Tua. Kalau serius, mesyuarat 2 minggu sekali. Itu menunjukkan ada keseriusan. Ini tidak ada. Jadi rakyat menunggu, tak ada jawapan. Tuan Ibu Tua, mengenai dasar fiskal negara, menurut laporan tinjauan ekonomi dan fiskal dan anggaran hasil yang terkini, sebahagian besar kutipan hasil digunakan untuk perbelanjaan mengurus ataupun operating expenditure dengan peruntukan yang terbesar diberikan kepada emolument, diikuti peruntukan persaraan, geran kepada badan berkanun, negeri-negeri dan lain-lain lagi. Perbelanjaan mengurus yang menggunakan 99% daripada hasil kerajaan pusat seperti dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun adalah tanda kesihatan fiskal yang terhad dan membimbangkan. Tambahan lagi, dasar mengenai konsolidasi belanjawan untuk mengurangkan defisit kepada 32% daripada KDNK menjelang 2025 adalah kurang realistik dalam keadaan negara masih dalam proses pemulihan ekonomi dan rakyat masih memerlukan bantuan kerajaan. Selain itu, situasi geopolitik semasa yang menyebabkan ketidaktentuan harga minyak turut memberikan kesan yang negatif kepada pendapatan negara termasuk menghadkan kadar bantuan kepada rakyat. Justru, langkah-langkah yang lebih realistik mesti diambil untuk menambah kutipan hasil negara tanpa membebankan rakyat. Dan saya bimbang, sekiranya keadaan ekonomi kita tidak bertambah baik, malahan merosot, bukan saja bantuan kepada rakyat terpaksa dikurangkan, malahan kerajaan juga terpaksa berhutang untuk menampung perbelanjaan mengurus. Tuan Ibu Tua, mengenai subsidi bersasar, dalam ucapan Belanjawan Tambun didapati jumlah subsidi dikurangkan daripada 80 bilion kepada 64 bilion pada tahun 2023. Persoalan saya, adakah kerajaan telah pun menilai dan mengenal pasti kesan terhadap pengurangan ini? Hal inilah kerana pengurangan jumlah subsidi boleh menyebabkan kenaikan kadar inflasi yang mendadak pada tahun ini. Rata-rata rakyat yang tidak berkemampuan masih sengsara untuk meletakkan makanan di atas meja mereka. Subsidi betul merupakan bantuan keuangan, bukannya satu bentuk insentif kerajaan. Kita mahu supaya subsidi kerajaan memberikan manfaat kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Sementara golongan yang berkemampuan pula dapat sama-sama menyumbang kepada kebajikan masyarakat dan kemajuan ekonomi negara. Dan oleh itu, kadar produktiviti memainkan peranan penting dalam penentuan pengeluaran subsidi untuk mengelakkan sebarang ketirisan dan pembaziran dalam perbelanjaan kerajaan. Sebagai contoh, semua kos bahan input dalam rantaian pengeluaran perlulah berdasarkan peningkatan kadar produktiviti. Dan selain itu, kerajaan perlu mewujudkan mekanisme untuk memastikan peningkatan daya pengeluaran di negara ini. Malahan Yang Amat Berhormat Tambun dalam belanjawan menyebut tentang iltizam kerajaan hari ini untuk mengambil pendekatan yang progresif dalam konteks subsidi bersasar. Namun saya melihat masih tiada mekanisme yang kukuh dalam aspek pelaksanaannya. Kerajaan hari ini tidak membuat saringan had subsidi mengikut kategori pendapatan T20, M40, B40 seperti mana yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan sebelum ini. Bukan itu saja, klasifikasi subsidi haruslah disemak semula secara teliti untuk mengurangkan bebanan fiskal negara. Misalnya, subsidi terhadap bahan input seperti baja bolehlah dikekalkan. Namun subsidi menyeluruh terhadap output seperti bahan api haruslah diselaraskan dengan harga semasa global. Seperti yang saya telah nyatakan sebelum ini, mestilah mengikut formula productivity bagi setiap kos bahan input kepada output. Tuan Ibu Tua,
Mengenai caruman KWSP, belanjawan turut diumumkan cadangan untuk mengkreditkan RM500 ke akaun satu pencarum KWSP yang berusia antara 40 sehingga 54 tahun yang mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000. Dan ini telah pun melibatkan peruntukan sebanyak RM1 bilion. Tidak perlu saya nak bercakap panjang kerana pada masa yang lalu Yang Berhormat Aitam ketika membahaskan ucapan belanjawan ini telah pun mengulas yang panjang lebar tentang pemberian ini yang nyata dikatakan indah khabar daripada rupa. Hakikatnya bantuan KWSP yang diumumkan oleh Yang Berhormat Tambun hanya untuk segelintir pencarum iaitu kumpulan 40 hingga 54 tahun sahaja. Sedangkan hampir 53% penyumbang caruman yang aktif tidak mendapat manfaat daripada pemberian ini. Golongan pencarum yang berumur di bawah usia 40 tahun dinafikan hak mereka untuk mendapat bantuan yang sama. Sebenarnya Tuan dan Ketua, pencarum tidak mohon suntikan RM1 bilion. Mereka hanya mohon untuk KWSP mereka dibenarkan untuk dikeluarkan secara bersasar. Kalau itu diluluskan, kerajaan boleh menyelamatkan RM1 bilion dan bolehlah bagi pada kawasan-kawasan yang menghadapi banjir yang teruk ini untuk digunakan menyelamatkan masalah para mangsa-mangsa yang ada di sini. Seperti yang telah saya tegaskan dalam ucapan perbahasan titah diraja pada Dewan Yang Mulia ini, dasar mengenai Bumi Putra mesti menjadi keutamaan kerajaan dan tidak boleh dikompromi Tuan-Tuan sama sekali. Berdasarkan jawapan YB Papa pada 23 Februari yang lalu, nampaknya kerajaan mengambil pendekatan yang agak terburu-buru dalam menggantikan dasar Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dengan konsep baru Malaysia Madani yang masih belum jelas perancangannya. Harus diingatkan bahawa WKB 2030 telah disepakati untuk menjadikan tunggak wawasan negara sehingga tahun 2030, malah sudah pun termaktub dalam dokumen RM ke-12 yang telah juga diluluskan di Dewan Yang Mulia ini. Agenda Bumi Putra sebenarnya telah diberikan penekanan khusus dalam dasar Wawasan Kemakmuran Bersama sebagai kesinambungan daripada dasar-dasar kerajaan terdahulu, dasar ekonomi baru, dasar pembangunan nasional dan sebagainya. Di bawah gagasan besar WKB 2030 ini, Majlis Tindakan Kemakmuran Bersama telah pun ditubuhkan yang berfungsi sebagai sebuah mekanisme pemantauan di peringkat tertinggi untuk memastikan semua sasaran golongan putra dapat dicapai. Sebaliknya, sehingga kini saya tidak melihat pun agenda ini disebut secara jelas dalam dasar Malaysia Madani maupun dalam mana-mana komitmen kerajaan campuran yang ada pada hari ini. Justru dalam hal ini, kerajaan perlu menjelaskan secara terperinci, Tuan dan Ketua, tentang kedudukan dasar dan agenda Bumi Putra dalam dasar pembangunan negara. Kajian impak berkaitan dengan status pencapaian syarikat Bumi Putra dalam pelbagai bidang ekonomi telah dibantu serta menerima manfaat dari pakej dan inisiatif kerajaan perlulah dibentangkan. Dan ini amat penting bagi melihat sejauh mana dasar-dasar yang berkaitan benar-benar memberikan manfaat pada golongan Bumi Putra. Ini termasuk memperincikan pelan tindakan jangka pendek, sederhana dan panjang yang telah, sedang dan akan diambil oleh pihak kerajaan serta mekanisme pemantauan selaras dengan tindakan pembangunan Bumi Putra 2030 yang telah pun diumumkan oleh kerajaan sebelum ini. Seperkara lagi yang saya ingin menyentuh ialah mengenai Yayasan Pelaburan Bumi Putra, Yayasan Amanah Hartanah Bumi Putra, Yayasan Equity Nasional yang hendak disatukan ini. Saya ingin bertanya, adakah kerajaan telah menimbangkan dengan sebaik-baiknya keputusan ini? Ini kerana ketiga-tiga entiti ini berfungsi yang berbeza dalam meningkatkan taraf sosio-ekonomi masyarakat Bumi Putra dari segi pemilikan wang simpanan, hartanah dan equity. Tidakkah penggabungan ketiga-tiga entiti ini
akan menyebabkan fungsi setiap entiti tersebut luntur dan seterusnya menjejaskan pencapaian sasaran pemilikan kekayaan untuk Bumiputera. Bagaimana pula dengan kedudukan dana yang dimiliki oleh ketiga-tiga entiti ini apabila disatukan? Apakah langkah-langkah baru yang ingin diambil untuk meningkatkan lagi pencapaian ekonomi Bumiputera menerusi penggabungan ketiga-tiga entiti ini? Saya minta supaya Yang Amat Berhormat Tambun memberikan penjelasan yang lebih terperinci mengenai perkara-perkara yang saya sebutkan ini. Tuan dan Ketua, saya agak kecewa kerana inisiatif pelupusan hutang 83 bilion Peneroka Felda oleh Kerajaan Perikatan Nasional dahulu tidak diteruskan oleh kerajaan hari ini atas alasan ia memberi kesan pada aliran tunai Felda katanya. Saya tidak fikir, Tuan dan Ketua, inisiatif pelupusan hutang yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional dahulu memberikan kesan besar kepada aliran tunai Felda. Kerana hutang-hutang ni, Tuan dan Ketua, adalah hutang-hutang yang lapuk. Bila tak berbayar, tak ada cash flow dulu pun. Jadi di samping Felda juga telah menerbitkan sukuk 99 bilion yang kita jamin di waktu kita menjadi kerajaan dahulu. Ini masih ada. Jadi kalau ini tak dapat hasilnya, ada aliran tunai daripada sukuk yang telah pun diluluskan untuk digunakan. Jadi saya tak dapat faham kenapa sebahagian daripada peneroka Felda ini telah pun dihapuskan hutang. Tapi kalau sekarang dia kata tak boleh dihapuskan, ada lagi yang tak diselesaikan. Kan jadi anyaya tu yang tua. Betul tak? Tuan dan Ketua, Belanjawan 2023 juga langsung tak menyentuh tentang soal-soal lain kena dengan masalah peneroka Felda. Rumah generasi kedua, ketiga dan sebagainya dan masalah-masalah lain itu tidak disebut langsung. Mungkin kerana dalam PRU yang ke-15 hampir sebahagian besar daripada pengundi di Felda menyokong Perikatan Nasional. Tapi saya nak ingatkan, jangan anyaya mereka. Mereka manusia, mereka nak hidup, keadaan mereka susah. Apalah buat hal-hal sebegini, Tuan dan Ketua. Jadi, Tuan dan Ketua, sebagai pembangkang, saya nak menyatakan kita kekal dengan prinsip kita untuk memainkan peranan semak dan imbang secara konstruktif. Tahniah kepada Yang Berhormat PN sini yang agak begitu cergas menyuarakan segala masalah daripada rakyat kita dalam Dewan yang mulia ini. Saya berharap pihak kerajaan akan juga memperhalusi perkara-perkara yang telah dibangkitkan oleh Ahli Parlimen Perikatan Nasional di sepanjang sesi perbahasan belanjawan 2023 ini. Bukan bersikap pilih kasih, Tuan Ketua, ataupun dendam kesumat, Tuan Ketua, mencari salah secara terancang ataupun selective prosecution, Tuan Ketua. Sikap dangkal sebegini perlu segeralah dihentikan. Ini bukanlah cara pentadbiran kerajaan seperti mana yang rakyat mahukan. Menjunjung prinsip prihatin, bersih dan stabil, kami menyokong dasar dan perancangan kerajaan yang baik dan memberikan manfaat sebenar kepada rakyat serta menolak mana-mana dasar yang memudaratkan rakyat.